Macam biasa, video kali ni tak nyempat dan nak edit, tapi at least ada video lah daripada tak ada video kan. Dan dah beberapa hari dah ni aku rasa agak terlambat sikit untuk aku nak kupas pasal benda yang korang nampak lah kat tajuk. Video kali ni kita nak sembang pasal Jeff Hardy. Tapi sebelum aku teruskan, macam biasa lah, tekan subscribe, tekan sekali butang loceng asyabala, butang subscribe. Semua link-link social media aku dekat ruangan description kat bawah yang aku bubur tu. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe YouTube aku yang lain, dan juga link Shopee yang aku letak dekat ruangan description kat bawah juga, tolonglah tekan. Kalau korang tak nak beli tak apa, aku akan letak barang link tu, link Shopee tu. Kalau korang tak nak beli tak apa, yang penting korang tekan, okay? So, seperti yang ramai dah tahu, sebab kalau korang follow Instagram aku yang pasal wrestling, iaitu Instagram Berita WWE 2.0, korang dah tahulah yang Jeff Hardy hari tu telah pun ditahan polis atas sebab yang sama lah kot dengan macam dulu dia selalu buat. Dia memandu di bawah pengaruh alkohol. Dan dalam masa yang sama, disebabkan, ingat tak hari tu dia pun kena tangkap polis sebab memandu bawah pengaruh alkohol, dia punya lesen kena tarik. Bukan kena tarik, kena gantung. So sekarang ni disebabkan dia kena tahan dengan polis, dapat tahu juga selain daripada dia memandu lagi sekali di bawah pengaruh alkohol, dia juga memandu dalam situasi ataupun keadaan yang lesen memandu dia sedang digantung. Lesen digantung, kau mana boleh nak memandu kan? So itulah punca kenapa Jeff Hardy ditangkap lagi. Dan bila dia ditangkap polis pun, dicek level alkohol yang ada dalam badan dia agak bukan level yang sesuai lah untuk nak memandu. Dan dalam masa yang sama, polis duk tanya-tanya dia soalan. Dia kata dia nak pergi healkan kepala otak dia lah, apalah. Dia macam bawa kereta dalam keadaan yang berbahaya. Lepas tu cara dia jawab soalan-soalan yang polis bagi tu pun macam orang mabuk kan. So itulah yang terjadi dekat Jeff Hardy minggu lepas. Okey, disebabkan tu Jeff Hardy telah pun digantung kerja oleh AEW. Digantung kerja oleh AEW tanpa gaji, dan hanya dibenarkan kembali lepas dia selesai dia punya proses pemulihan dia dekat pusat pemulihan. Dan dengarnya cerita juga, Tony Khan ada kata dekat Jeff Hardy yang kalau Jeff Hardy tak nak pergi ke pusat pemulihan, mungkin Jeff Hardy akan dibuang kerja daripada AEW. Dah digantung tanpa gaji, kena pergi pusat pemulihan, tak nak pergi, buang je lah. Yelah, sebab silap-silap kau boleh buat masalah yang sama lagi. Okay, Jeff Hardy dan juga Matt Hardy, last kita nampak dia dekat Dynamite ke kat Rampage, aku pun lupa. Tapi kita tengok dia orang berlawan dekat AEW Double or Nothing hari tu. Dia orang kalahkan The Young Bucks, tapi dalam match tu kita nampak The Young Bucks yang carry, yang Young Bucks yang buat banyak kerja. Lepas tu AEW sebenarnya dah rancang bila The Hardys ni menang lawan Young Bucks dekat Double or Nothing, dekat Road Rager tu, yang triple threat ladder match tu, dia orang dah plan untuk Young Bucks dan juga Jurassic Express ni kalah di tangan The Hardys. So The Hardys akan dinobatkan sebagai new AEW World Tag Team Champion. Tapi disebabkan performance Jeff Hardy yang agak teruk dalam match diorang dekat Double or Nothing tu, keputusan diubah. Diorang decide untuk Young Bucks yang menang AEW World Tag Team Champion. Dan disebabkan kes Jeff Hardy ni yang ditangkap polis ni, terus The Hardys ni tak muncul dekat AEW Road Rager, Dynamite yang Road Rager tu. Disebabkan tu lah kes ni. Dan yelah, kau dah buat kes macam ni, lepas tu kena tahanan polis, kau tak expect lah kau boleh terus muncul kat TV macam tu je kan. Dan dalam masa yang sama, Warner Media pun minta AEW untuk tak tunjuk Jeff Hardy dekat kaca TV. Maksudnya Warner Media tak nak saluran diorang tu ada muka Jeff Hardy. So sampai macam tu sekali, bila kau dah buat hal macam ni kan, elok kau dah boleh jadi AEW World Tag Team Champion, tak tahu apa jadi dalam match dekat Double or Nothing tu. Yang tu tak tahulah, orang kata sebab dia masih injured lepas lawan dengan Darby Allin. Itu apa yang Matt Hardy kata, tak silap aku kan. Matt Hardy punya cerita ni pun satu hal gak, kejap lagi kita sembang. Tapi itulah, dah elok kau macam AEW nak push kau apa semua, tiba-tiba kau boleh pula buat hal memandu dalam keadaan mabuk macam tu. Aku rasa dah tak tahu nak cakap apa lagi lah. Sebab pasal Jeff Hardy ni bukan satu benda yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah dia buat lagi. Ingatkan dia stres kat WWE, dia buat kat WWE je. Tapi rupanya kat AEW pun dia buat juga benda yang sama, membahayakan orang lain dekat atas jalan raya. So
Aku rasa AEW dah ambil tindakan yang sangat baik sebenarnya untuk gantung dia tanpa gaji, sebab kalau bagi gaji pun dia tak akan belajar daripada dia punya kesilapan kan. At least Tony Han tegas nak dia pergi ke pusat pemulihan, dan kalau dia tak pergi dia akan dibuang kerja. Aku respect Tony Han punya decision kat situ. Dan dekat sini pun aku nampak satu benda lah, yang sebenarnya apa yang kita dengar pasal WWE buang dia apa semua, aku dapat rasa yang WWE dah buat satu tindakan yang betul. Mungkin Jeff Hardy ada buat hal sebelum ni dengan kena tangkap polis, memandu dalam keadaan berbahaya semua tu. Dia orang minta untuk Jeff Hardy pergi ke pusat pemulihan, tapi Jeff Hardy tak nak sebab dia rasa dia tak perlu pun pergi ke pusat pemulihan. Dan dalam masa yang sama, Matt Hardy backup dia. Dan sekarang ni pun dengar cerita Matt Hardy dah tak boleh nak kata banyak pasal benda ni, sebab yelah dekat WWE dulu bolehlah salahkan WWE kan. Jeff Hardy tak happy lah kat situ, lepas tu medical kat sana tak okey lah, management kat sana tak okey. Dekat AEW pun Jeff buat hal yang sama. So aku rasa Matt Hardy selama ni sangat memanjakan adik dia, banyak sangat backup adik dia. Kali ni mungkin dia terdiam, tak boleh nak kata apa-apa lagi dah, sebab dekat AEW pun dia buat masalah yang sama. Dan itulah, kalau WWE buang Jeff Hardy dulu, aku rasa they did a very good move untuk diorang, untuk nak jaga nama baik diorang. Kalau tak, nama WWE sekarang yang rosak. Tapi bila dah lepaskan Jeff Hardy ni pergi ke AEW, nama AEW dah rosak lah. Pasal tu Tony Han bertegas supaya tak ada kes-kes macam ni berulang lagi dekat AEW. Dan benda ni pun boleh jadi example untuk semua employee ataupun performer AEW yang lain, wrestler AEW yang lain, supaya tak buat silap yang sama macam Jeff Hardy ni buat. Sebab kalau kau buat silap yang sama, AEW takkan teragak-agak untuk gantung kau tanpa gaji ataupun buang kau. Jeff Hardy ni top superstar. Aku rasa ni nama-nama yang macam MJF kata Tony Han sangat sayang superstar daripada WWE kan. Jeff Hardy confirm salah satu daripada tu, sebab dia top superstar, big name dalam wrestling punya industri sekarang ni kan. So kalau dengan Jeff Hardy pun Tony Han boleh buat, dengan sesiapa pun dia boleh buat. Aku rasa Tony Han dah set a very good example sebagai seorang leader ataupun top management dekat AEW. Dan Matt Hardy, hopefully dia tak terlalu banyak backup adik dia. Baguslah dia nak backup adik dia, tapi dalam masa yang sama jangan sampai memanjakan atau adik dia pijak kepala dia. Dan kita pun boleh nampak lah yang wife kepada Matt Hardy ni pun macam bila benda-benda macam ni jadi, dia dah mula macam rasa annoying, dah mula rasa macam minta suami dia diselamatkan, sebab yelah mungkin suami dia macam terlalu sayang dekat adik kan. Jadi mungkin mentaliti suami dia pun tak okey. So dia tahu yang suami dia akan terjejas setiap kali adik dia ni buat hal. So mungkin isteri Matt Hardy tahulah cerita sebenar kan. Itu je lah benda yang nak cakap pasal Jeff Hardy. Semoga cerah sikit apa yang korang tak tahu, apa kes Jeff Hardy ni. Bukan nak memburukkan dia, nak menjatuhkan dia ataupun nak buka aib dia, tapi satu benda yang kita boleh take note daripada berita ni adalah ambil pengajaran lah pasal benda-benda macam ni. Even dekat agama kita pun benda yang macam Jeff Hardy buat tu salah, dan even untuk mereka pun benda ni salah dan tidak bermoral. So harapnya kita tahu yang kita jangan sampai terbuat benda yang macam dia buat. Benda yang baik macam dia sebagai seorang good performer, tak sombong dengan peminat ke apa ke, kita ambil. Tapi benda-benda baik ni kita ambilkan pengajaran ataupun teladan supaya kita tak ulang silap yang dia pernah buat. Oh tiba dah pancit pula tiba-tiba kan. Aku cari air. Okay guys, itu sajalah untuk video kali ni. Salam takziah untuk korang yang mendengar aku punya palatau. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih. Datang lagi. Mother father. Don't drink and drive. Yang paling penting sebenarnya, don't drink. Alkohol membahayakan. Tiba. Tapi betul kot. Tak ada tiba lah. Memang betul. Jangan minum. Haram.